Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 8. Timbalan Presiden PAS Tun Ibrahim Tuan mendakwa akan berlaku gelombang kebangkitan rakyat, terutamanya membabitkan sokongan golongan muda kepada Perikatan Nasional yang lebih besar pada pilihan raya negeri 12 Ogos ini berbanding ketika pilihan raya umum ke-15 November lalu. Katanya pada masa itu, kita tidak nampak gelombang sebab payah nak baca anak muda kerana ramai 7 juta pengundi baru yang masuk ke dalam sistem pilihan raya. Kita tidak tahu ke mana hala tuju mereka. Dekat pilihan raya baru kita lihat gelombang bersama PN. Berbeza dengan sekarang ini iaitu dari awal lagi sebelum hari penamaan calon, gelombang PN berlaku di seluruh 6 negeri ini. Tuan Ibrahim berkata gelombang tersebut tidak boleh dibendung lagi kerana ia boleh disaksikan di mana-mana sahaja yang akan diterjemahkan pada hari pengundian nanti. Berdasarkan situasi itu katanya, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional kini dalam kebimbangan yang menjadikan Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno yang mengetuai jentera pilihan raya PN sebagai sasaran. Katanya jika gelombang itu berterusan di seluruh negara dan seterusnya memberi kemenangan besar kepada PN, ia dipercayai akan mengganggu kedudukan PH dalam kerajaan pusat. Pada 18 Julai, Sanusi didakwa dengan 2 pertuduhan menghasut di Mahkamah Seksyen di Selayang berhubung ceramahnya pada 11 Julai. Dia didakwa melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Pemimpin PAS itu kemudian memohon supaya dibicarakan bagi kedua-dua pertuduhan itu. Nombor 7. Bersatu telah mengambil tindakan segera untuk memecat seorang ahlinya dan menggantung 2 lagi selama 3 tahun kerana mereka didapati mensabotase kempen PN pada pilihan raya negeri. Tindakan terhadap 3 individu itu dikaitkan dengan pelaporan pemberontakan dalaman terhadap calon PN Batang Kali Muhammad Mohamed Harith. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, keputusan tersebut dicapai oleh Majlis Tertinggi Bersatu semasa mesyuaratnya yang diadakan di Ibu Pejabat Parti itu di Kuala Lumpur. Katanya, Bersatu menzahirkan komitmen tertinggi untuk memastikan gerak kerja parti dalam menghadapi pilihan raya umum negeri ke-15 di 6 negeri beserta pilihan raya kecil Kuala Terengganu yang berlangsung serentak pada 12 Ogos 2023. Nanti bergantung di tahap paling maksimum bagi menjamin kemenangan Perikatan Nasional. Sehubungan itu, Bersatu menegaskan bahawa mana-mana ahli Bersatu yang tidak mendapat kebenaran parti tetapi bertindak melanggar disiplin parti dengan bertanding, menjadi pencadang atau menyokong kepada mana-mana parti lain atau calon bebas, keahlian yang berhenti serta-merta mengikut fasa 10.2.4 Perlembagaan Bersatu. Pagi tadi, Muhammad Mohamed menyeru anggota Bersatu untuk bersatu dan meletakkan kepentingan parti di atas segalanya. Kenyataan Hamzah tidak merujuk kepada ketiga-tiga individu tersebut atau alasan tindakan yang diambil terhadap mereka. Dalam gabungan PN, PAS juga sebelum ini mengeluarkan amaran yang sama kepada semua ahlinya supaya akur dengan keputusan pucuk pimpinan mengenai calon atau berisiko dikenakan tindakan. Nombor 6. Pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Datuk Mahfuz Omar menyifatkan Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno gagal mentadbir negerinya sendiri sehingga 2 ahli PAS dilangkaui bertanding sebagai calon bebas pada pilihan raya negeri Ogos depan. Menurutnya, keharmonian yang diwawakan Perikatan Nasional sebelum ini sebenarnya tidak berlaku kerana 2 bekas pemimpin PAS di pulau itu tidak bersetuju Bersatu dicalonkan mewakili PN di Dun Air Hangat dan Kuah. Katanya, dia, Muhammad Sanusi, gagal di negeri sendiri menguruskan soal anggaran rundingan kerusi sehingga tiada kerusi ditandingi PAS di Langkawi. Mereka ahli PAS sangat kecewa. Saya tahu kerana mazhar anak buah saya dahulu ketika kami sama-sama dalam PAS. Mereka menceritakan bagaimana Bersatu yang langsung tidak mempedulikan dan mengambil tahu mengenai PAS di Langkawi selepas menang pilihan raya umum ke-15. Wakil rakyat langsung tidak bertanya khabar. Mereka sangat kecewa sebab itu mereka harap paling tidak Dun Kuah ditandingi calon PAS, sebaliknya tidak berlaku. Pada masa sama, Mahfuz yang juga naib Presiden Amanah itu mengakui terkejut apabila anak Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat, Nik Muhammad Abduh yang membawa perwatakan bekas Musyidir Am tidak dicalonkan di Kelantan. Beliau menyifatkan adalah malang apabila pemimpin PAS tidak menghiraukan legasi Nik Aziz, malah seperti mahu memadamkan ketika ini. Mengulas lanjut, Mahfuz berkata beliau percaya tindakan 2 pemimpin PAS di Langkawi bertanding sebagai calon bebas turut mendapat lampu hijau kepimpinan PAS pusat bagi menyatakan rasa tidak puas hati mereka kepada Bersatu. Nombor 5. Anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman berkata, dia menghormati penjelasan Rina Harun berhubung pencalonannya di kerusi Dun Batu 3 di Selangor dalam pilihan raya negeri kali ini. Bagaimanapun, Muhammad Faiz berkata dia menyerahkan kepada pengundi di Dun tersebut untuk menilai ketulusan Ketua Wanita Perikatan Nasional itu menjelang hari pengundian pada 12 Ogos ini. Katanya, saya menghormati naratifnya, tapi saya serahkan kepada para pembaca lain menilai ketulusan kata-katanya terutama para pengundi di Dun Batu 3 tersebut.
Terdahulu Faiz dilaporkan tidak berpuas hati dengan cara pemilihan calon bersatu yang akan bertanding di Selangor yang disifatkan lemah dan bermuslihat. Dia membangkitkan keputusan parti untuk mencalonkan mereka yang telah tewas dalam PRU15, secara khusus menyebut nama Rina yang tewas di Sepang, Muhammad Azmin Ali, Gombak, Syashalina Abdul Latif, Ampang dan Dr. Afif Bahadin, Shah Alam. Dia berkata telah menyuarakan perkara itu secara peribadi dan mendakwa jika dibawa ke mesyuarat parti sekalipun, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin lebih awal menutup ruang perbincangan dengan mempertahankan keputusan tersebut. Sebelum ini, Rina berkata dia mengambil keputusan untuk berehat sejenak daripada bertanding namun telah diarahkan untuk bertanding di Dun Batu 3 dalam PRN kali ini. Katanya pada mulanya dia cuba menolak secara baik namun menganggapnya sebagai satu kewajipan setelah mengambil kira kapasitinya sebagai Ketua Wanita Bersatu dan PN. Katanya, saya sedar bahawa pandangan masyarakat bercampur baur, ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju. Akan tetapi inilah strategi pembidak catur politik yang lebih tahu apa yang terbaik untuk parti dan rakyat. Oleh itu, saya akur dengan arahan pengurusi PN, Muhyiddin Yassin serta ahli majlis pimpinan tertinggi parti. Pada PRU15, Rina tewas di Sepang di tangan Aiman Atira Sabu daripada PH dengan perbezaan 8,949 undi. Dalam pilihan raya kali ini, Bersatu bertanding 31 daripada 56 kerusi DUN di Selangor. 10 kerusi ditandingi sayap bersekutu Bersatu, manakala PAS dan Gerakan masing-masing bertanding 17 dan 8 kerusi. Nombor 4. Ahmad Faizal Azumu hari ini membuat laporan polis ke atas seorang wanita yang didakwa melemparkan fitnah terhadap timbalan Presiden Bersatu itu. Pada masa sama, dia juga menafikan tuduhan yang dibuat oleh wanita terbabit. Katanya, saya telah buat laporan polis dan akan saman wanita tersebut kerana membuat fitnah terhadap saya. Ahmad Faizal kemudian memberitahu laporan polis sudah dibuat di Balai Polis Seri Hartamas pada jam 20.20 petang. Dalam laporan polis itu, katanya dia mengesahkan bahawa tuduhan-tuduhan yang dibuat adalah tidak benar dan yakin ada elemen hasutan jenayah dan fitnah. Katanya, dokumen tersebut menyebut masa, tarikh dan lokasi tentang interaksi tertentu. Saya telah pun memaklumkan kepada pihak polis bahawa pada hari dan waktu tersebut saya berada di Negeri Sembilan kerana menjalankan tugas-tugas rasmi sebagai timbalan Presiden Bersatu. Ramai saksi yang boleh mengesahkan kehadiran saya. Terdahulu, bekas ahli Parlimen Tambun berkenaan diminta mengulas mengenai salinan laporan polis terhadapnya dan tular di media sosial. Difahamkan laporan tersebut dibuat di Balai Polis Seri Hartamas, Kuala Lumpur pada 24 Julai lalu. Dalam laporan tersebut, wanita berusia 37 tahun itu mendakwa dia diganggu seorang lelaki bernama Ahmad Faizal Azumu yang mengeluarkan kata-kata seksis terhadapnya. Kejadian didakwa berlaku di Plaza Damas, Kuala Lumpur. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Brickfields, Amir Hizam Abdul Syukur ketika dihubungi mengesahkan bahawa memang ada laporan polis tersebut dibuat. Bagaimanapun menurut Amir Hizam, laporan berkenaan ditarik balik pada hari yang sama oleh pengadu. Katanya ada laporan dibuat, pengadu dah tarik report pada hari yang sama. Wanita itu yang bekerja sebagai kerani mendakwa Ahmad Faizal berkata, "Wow, geram tengok rasa nak tarik masuk ke dalam toilet." Katanya setelah berbincang dengan suaminya, wanita terbabit membuat laporan polis kerana dirinya berasa malu dan marah. Menurut Ahmad Faizal, dia memberi kepercayaan penuh kepada polis untuk menjalankan siasatan. Katanya, saya juga berhak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang terlibat. Media juga sedang cuba menghubungi wanita terbabit untuk mendapatkan reaksinya. Bagaimanapun, setakat ini cubaan tersebut belum berjaya. Nombor 3. Calon Barisan Nasional bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Dua, Dato' Dr. Syed Hussein Maidin menyifatkan peringatan seorang ustaz yang mana pengundi akan masuk neraka sekiranya menyertai sebarang kenduri anjuran UMNO adalah keterlaluan. Katanya, yang juga timbalan pengurusi UMNO Pulau Pinang, beliau dimaklumkan mengenai perkara itu oleh pengundi setempat semasa menghadiri kenduri di kawasan yang ditandinginya di Sungai Dua baru-baru ini. Katanya, kenduri itu saya tak masak pun. Orang kampung yang masak dan peliknya ini bukan berlaku di Kelantan tetapi di Pulau Pinang iaitu di Sungai Dua. Bila ada ustaz daripada PAS beritahu siapa makan kenduri Datuk Syed akan masuk neraka, saya memang terkejut, malah orang kampung pun marah. Tetapi saya beritahu penduduk esok kita buat kenduri lagi besar dan kita bagi satu kampung makan. Mengulas lanjut, beliau berkata pengundi terutamanya golongan muda sudah muak dengan retorik dan taktik politik yang menyentuh elemen kaum dan agama oleh Perikatan Nasional. Katanya kita yakin dapat buktikan kepada mereka bahawa kerajaan perpaduan akan menerajui Malaysia untuk tempoh yang lama. Nombor 2. Naib Presiden PAS Muhammad Ahmad Abdul Rahman mendakwa dirinya menjadi mangsa fitnah adik kepada bekas Menteri Besar Kelantan berhubung ketiadaan nama Nik Muhammad Abdul Nik Aziz sebagai calon pilihan raya negeri Kelantan bagi Dun Cepaka. Mengulas kenyataan Nik Din Nikmat, jelasnya nama bekas anggota Parlimen Bacok itu sedari awal lagi tidak tersenarai sebagai calon kerusi berkenaan. Katanya itu fitnah bila mengatakan saya ada menghalang sedangkan dia Nik Din tidak terbabit dalam mesyuarat pimpinan parti selain tiada jawatan dalam parti.
Saya tidak tahu dari mana sumbernya yang mendapat maklumat sedemikian, termasuk menyentuh surat daripada Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Semalam, Nik Din yang merupakan adik kepada Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat mendedahkan Muhammad Ahmad adalah punca menyebabkan Nik Abdul tidak dicalonkan kepada PRN kali ini. Nik Din turut mendedahkan nama anak saudaranya itu pada awalnya disenaraikan sebagai calon namun dihalang Muhammad Ahmad dan menyatakan Abdul Hadi sudah menghantar surat meminta PAS Kelantan menyenaraikan nama Nik Abdul. Dakwanya tindakan itu dibuat kerana Muhammad Ahmad yang juga calon Dun Panca tidak mahu keluarga Nik Abdul Aziz bertapak di kawasan Pekalan Cepa. Dakwaan itu dibuat menerusi satu rakaman video berdurasi 2 minit 33 saat yang tular di WhatsApp sejak petang semalam. Sementara itu, Muhammad Ahmad yang juga Timbalan Menteri Besar Sementara Kelantan berkata, isu berkenaan sudah selesai selepas Nik Abdul sendiri dan Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man sudah memberi penjelasan. Katanya Tuan Ibrahim sebelum ini sudah jawab Nik Muhammad Abdul tidak mahu bertanding dan Nik Abdul sendiri juga menyatakan tidak berhasrat dan tiada masalah tidak bertanding kerana mahu menguruskan sekolah agama peninggalan ayahnya. Jadi mengapa orang lain yang perlu membuat tuduhan dan sibuk? Bagi saya perkara itu tidak betul. Rentetan isu tersebut, Muhammad Ahmad bagaimanapun yakin ia tidak menjejaskan sokongan pengundi di Dun Cepaka dan Pancur. Katanya, saya tidak berhasrat untuk mengambil sebarang tindakan kerana merasakan dia tidak mendapat maklumat yang betul. Fokus kita adalah menang dalam PRN. Bagi saya, isu seperti ini biasalah terutamanya ketika PRN dan kita perlu hadaplah. Namun saya yakin pengundi pun bijaksana kerana kita sokong PAS bukan sokong individu. Nombor 1. Seorang calon Perikatan Nasional bagi Dewan Undangan Negeri Bahau dianggap sebagai calon yang tangkap muat lantaran mencetuskan banyak keraguan berhubung latar belakangnya. Paling dilihat menjadi bahan sendaan orang ramai ialah kerjaya PM Kumar sebagai pengurusi Pusat Tahfiz Al-Quran walaupun dia calon bukan Islam dari Dewan Himpunan Penyokong PAS Pusat Negeri Sembilan. Poster kempen calon berkenaan yang turut dimuat di TikTok Kumar yang kononnya memperoleh diploma dalam pengurusan perniagaan dari Bad Faith University itu tular di media sosial. Menerusi deretan komen di TikTok, Ketua DHPP kawasan Jempol itu, rata-rata warganet mempersoal siapa sebenarnya Kumar termasuk bertanyakan lokasi pusat tahfiz yang dipengerusikannya. Malah orang ramai juga mempertikaikan bagaimana calon PAS berusia 54 tahun itu boleh selamba menggunakan gelaran doktor tetapi kelayakannya hanya diploma. Salam Ustaz Kumar, share location pusat tahfiz, anak buah saya nak join. Copetlah tuan, kek mana pusat tahfiz itu? Gamai nak daftar itu. Pengurusi pusat tahfiz mana tu? Tahfiz Al-Quran mana tu? Letak nama please. Dahsyat, diploma tapi title doktor. Semua title lah dia balut. Sehubungan itu, orang ramai berharap agar rakyat terutamanya pengundi Bahau menolak calon tangkap muat yang dilihat sangat berbohong secara terang-terangan. Namun, ada yang berpendapat kemampuan untuk berfikir secara rasional itu mungkin tidak wujud dalam kalangan penyokong Tegak PAS yang kerap digelar netizen sebagai walaun. Salah seorang responden berkata, letaklah apa pun walaun tetap percaya. Kumar atau nama tentera dalam senarai SPR, Kumar S. Paramasivan akan berdepan dengan calon Pakatan Harapan yang juga penyandang Teo Kok Siong dari DAP. Dia adalah antara 3 calon bukan Islam dari DHPP Negeri Sembilan yang diumumkan sebagai calon PN pada PRN Negeri Sembilan 12 Ogos ini. Sekian berita menarik sepanjang minggu ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dialan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.